Okay. Okay, so kalau semua dah okay, saya rasa saya akan start sekarang ya. Okay, saya nak ucapkan hai kepada semua, selamat malam. Okay, terima kasih saya nak ucapkan pada Cik Hidayah dahulu. Walaupun dia kena influenza A ya, still masih lagi nak join Zumina ni, nak jadi MC. So terima kasih Hidayah. And then saya nak ucapkan terima kasih jugalah para hadirin yang sudi hadir pada malam ni untuk Zumina malam ni. Nak tanyalah semua dah makan ke? Dah ambil dinner tak? So kalau dah ambil dinner, saya rasa semua bersemangat lah untuk dengar Zumina ni. Saya pun bersemangat untuk nak buat sharing sikit pasal topik kita hari ini. Sebelum saya start dengan presentation saya nak kenalkan diri saya lah. Nama saya Punita. Boleh just panggil saya Nita saja. Saya rasa panggilan tu lebih friendly sikit. So saya ni pun baru sebenarnya, baru join Syam pada akhir bulan 4 yang lalu. Jadi saya nak ucapkan a very warm hello to all. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk join Zumina hari ini. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita start Zumina kita malam ni. Okey Oh, Cik Jiha, saya bukan puan lagi saya masih Cik Nita. Tapi tak apa. Okey, so kita akan start dengan Zumina kita malam ni. Okey, so saya nak cerita sikit mengenai perubahan iklim ataupun impak alam sekitar yang sedang berlaku pada masa kini. Seperti mana yang kita dah tahu dan dapat rasa, impak alam sekitar semakin lama menjadi semakin merosot. Betul tak? Kalau kita perhatikan kan, kepanasan sekarang terasa lebih berganda panasnya daripada 5 ataupun 6 tahun yang lepas. Even masa musim panas hari tu, kan kita dengar banyak berita, banyak juga yang terkena stroke haba. Jadi daripada situ sendiri, kita dapat tahu betapa bezanya cuaca kita sekarang berbanding 10 tahun yang lalu. Dulu mungkin kita tak perlukan aircon. Tapi sekarang kalau kita tengok kebanyakan rumah dah ada aircon. So, jadi memang nampaklah dan boleh rasa bagaimana cuaca kita berubah secara drastiknya daripada dulu hingga sekarang. Impak alam sekitar juga seperti yang kita sudah tahu, seperti kepanasan global, pencemaran udara dan pencemaran air. Kalau boleh, benda ini kita memang nak kawal, tapi hari ini kita akan belajar macam mana nak kawal melalui cara kita tersendiri, melalui cara dan tips yang mudah yang kita boleh buat daripada rumah. Okey, seterusnya. Apa yang boleh kita lihat daripada slide ni? Slide ni nak bagi kita gambaran bahawa impak alam sekitar akan mengakibatkan kejejasan kesihatan secara menyeluruh. Okey, saya nak bagi satu contoh yang saya rasa agak simple lah. Okey, bila time adanya jerebu ataupun hazy season, pertama sekali, bila seseorang tu terdedah kepada jerebu ataupun asap jerebu, pertama sekali yang dia akan alami adalah mata dia akan berair. Okey. Jadi lepas mata dia berair, hidung dia pula akan rasa tak selesa. Okey. Bila dia terbau ataupun menyedut asap jerebu ni, molekul asap tu dia akan terus terserap ke dalam paru-paru dan mengakibatkan keradangan paru-paru. Dan bila paru-paru tu menjadi inflame ataupun keradangan paru-paru terjadi, ia akan menyukarkan proses pernafasan. So, kalau orang tu dah ada asma, mesti asma tu akan jadi lagi teruk kan? So, bila nak bernafas pun dah susah, confirm you akan rasa letih, you akan rasa sakit kepala dan seterusnya, you tak akan makan. Dan bila tak makan pula, datanglah pula gastrik ataupun masalah pencernaan yang lain. Okay, jadi dari situ nampak tak macam mana dia relate ataupun berkait rapat. Sebab itu,
macam mana yang saya katakan sebelum ni, impak alam sekitar tu akan menjejaskan kesihatan secara menyeluruh. Dia macam satu package lah. Bila dia datang tu, mata kena, lepas tu secara emosinya dia akan mengganggu emosi. Lepas tu kita akan rasa letih. Bila kita rasa letih, bila kita rasa tak selesa, kita tak nak makan. So bila kita tak nak makan, jadi kita pula terkena gastrik ataupun bila makan tak betul, sistem pencernaan jadi tak betul, kita boleh kena irritable bowel syndrome ataupun dikenali sebagai IBS. So apa yang saya nak tekankan dekat sini, impak alam sekitar ni dia memang menjejaskan kesihatan kita. Cuma kadang-kadang kita tak relate sangat dengan benda tu, dan dia impact kepada kesihatan kita secara slow, secara sangat perlahan. Okay. Jadi, seterusnya saya nak kongsi sedikit mengenai Sustainable Development Goals. Pernah tak dekat sini, para hadirin sekalian, pernah tak dengar SDG Goal sebelum ni? Atau ini adalah first time anda dengar pasal SDG Goal ni? Boleh tak komen sikit dekat chat room? Saya nak tahu berapa banyak orang dah kenal pasal SDG Goal ni. CDDM Nora Syahida cakap pernah dengar. Oh, bagus. First time. Okay. Sustainable Development Goals ni sebenarnya dalam bahasa Melayu ni dipanggil Matlamat Pembangunan Mampan. So dia ni ditubuhkan pada tahun 2015 oleh United Nations ataupun kita panggil Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ia merupakan satu inisiatif untuk menyelesaikan isu-isu kritikal dunia. So pada 2015 ni semua wakil-wakil United Nations punya negara, diorang buat apa? Diorang buat satu meeting. So dalam meeting tu, diorang dah list down apakah masalah atau isu-isu yang kritikal yang sedang berlaku dekat dalam dunia ni. So lepas tu diorang buat goals untuk membuat perubahan lah terhadap isu-isu kritikal yang ada masa time tu. So diorang bagi masa 15 tahun. Start daripada 2015. So misi dia habis 2030. Okay. So dia nak tengok dalam masa 15 tahun ni dengan mengadakan inisiatif ni, bagaimana ia dapat membantu untuk memulihkan balik alam sekitar kita. So itu antara inisiatif dia lah. Okey, dengan itu 17 matlamat telah dikemukakan dan seterusnya mengharapkan perubahan menjelang 2030. Sebenarnya kebanyakan korporat besar di Malaysia telah menerima ideologi ini dan selaraskan bisnes mereka mengikut SDG Goal. Contohnya, saya nak bagi satu contoh lah. Company yang jual produk minuman, for example, saya bagi contoh, dia untuk dia selaraskan, company dia nak align dengan Sustainable Development Goals ni. So dia buat apa? Produk minuman dia, cakaplah dia jual green tea. Green tea dia dalam packaging plastik. So apa dia buat? Dia tukar plastik packaging dia pergi kepada biodegradable plastik ataupun material lain yang biodegradable. So jadi usaha yang dibuat ni, dia akan didokumentkan ataupun documented ke dalam sustainability report. So nanti setiap tahun akan ada badan yang berkenaan untuk validate ataupun mengesahkan usaha ini. So nanti dia akan buat apa? Dia akan kumpul lah sustainability report ni, and then dia akan compare, and then dia akan kumpul semua report ni dan dia akan bentangkan pada meeting yang diadakan oleh United Nations. So kalau macam kita tengok dekat Malaysia ni, mungkin tak selalu dengar Sustainable Development Goal, tapi ada je yang company besar-besar yang sudah mempraktikkan Sustainable Development Goal ni dalam bisnes diorang, dalam perniagaan diorang.
Pengurangan carbon footprint. So apakah itu carbon footprint? So dalam bahasa Melayunya dipanggil penjejakan karbon. Carbon footprint ni sebenarnya dia adalah satu indikator ataupun penunjuk untuk membandingkan jumlah gas rumah hijau yang dikeluarkan ataupun yang dihasilkan daripada aktiviti produk perkhidmatan syarikat ataupun negara. Maksudnya, apa sahaja yang kita buat? Apa sahaja yang kita buat? Ia akan menghasilkan karbon dioksida ataupun karbon dioksida. Penghasilan karbon yang banyak, dia akan menjejaskan lapisan ozon. Bila ozon layer tu terjejas, itulah yang akan menjadikan kepanasan global dan perubahan iklim yang drastik. So apa benda sahaja yang kita buat lah, macam sekarang kita drive, kita bawa kereta, hasil pengeluaran asap daripada kereta tu dia akan menyebabkan peningkatan karbon. Sekarang kalau macam kita makan daging pun dia akan menghasilkan karbon sebab proses penyembelihan daging tu sendiri akan meningkatkan carbon footprint. So itulah maksudnya carbon footprint. So setiap kali bila kita bercerita tentang improvement untuk alam sekitar kita ataupun environmental improvement, dia memang akan kaitkan dengan carbon footprint. Cara mengurangkan carbon footprint. Mesti semua orang tengah tertanya-tanya, first apa tu carbon footprint, lepas tu macam mana pula nak kurangkan carbon footprint, sebab benda ni kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi secara logiknya, carbon footprint ni, cara pengurangan carbon footprint ni, dia mengajar kita untuk menjadi lebih bersederhana sebenarnya. Contoh yang paling sesuai boleh saya petik adalah bila kita buat grocery shopping, bila kita keluar ke pasar raya untuk beli barangan dapur. Bila kita dah pergi supermarket, bila kita dah beli barang runcit, lepas tu kita bawa barang runcit tu balik ke rumah, apa yang kita akan perasan? Saya pasti sekarang ni kan ada trend kan, macam Marie Kondo style. So semua nak ada packaging yang tersendiri, maksudnya cakaplah kalau beli Milo kan dia ada dia punya container yang tersendiri kan. So kita dah beli Milo packaging ni. For example lah, saya bagi contoh, dah beli Milo packaging ni. Lepas tu kita buka bahan dia, lepas tu kita tuang dalam container yang ada kat rumah kita. Lepas tu plastik tu kita buang. Sepatutnya kita recycle, tapi saya tak rasalah banyak orang yang akan recycle kan. Sebab saya rasa itu mungkin adalah satu perkara yang leceh. Jadi benda tu kalau kita perasan, bila kita dah keluarkan bahan tu daripada packaging dia, kita akan nampak, mungkin kita akan dapat satu plastik bag mengandungi semua bahan-bahan packaging waste ataupun yang dah kita keluarkan tu, so the packaging waste lah, dia mungkin akan ada satu bag plastik penuh. So benda ni kita akan buang. Bila kita buang, dia akan terdampar di landfill. Maksudnya dia akan terdampar dekat tapak pelupusan sampah. So apa yang diorang akan buat adalah membakar sampah-sampah sarap ni. So bila dia bakar tu, pembakaran bahan buangan ni akan meningkatkan lagi penjejakan karbon ataupun carbon footprint. So, jadi macam manakah cara mudah untuk kita mengurangkan carbon footprint ni semasa kita membeli bahan runcit? Kita panggil konsep ni zero waste grocery shopping. Maksudnya pembelian bahan runcit bebas buangan. So, kita perlulah praktis untuk beli barangan keperluan sahaja. Kalau kita pergi shopping tu, kita kena bawa recycle bag sendiri. Jadi kita tak payah nak ambil bag plastik yang supermarket tu sediakan. Sekarang pun dah charge 20 sen, and then ada tempat yang charge RM1. So saya rasa dah tiba masanya lah untuk kita bawa recycle bag sendiri. Lepas tu kalau kita nak beli barang, kita boleh beli, cakaplah kita nak guna santan
Satu bulan kita guna santan 10 paket kecil. So instead of beli 10 pack kecil itu, kita boleh beli satu pack yang besar. So ini akan menjimatkan lagi masa kita untuk sentiasa pergi ke pasar raya, dan kita juga boleh mengurangkan plastic waste. Okay? Pada itu, apakah benda yang boleh dibuat untuk membantu pengurangan carbon footprint? Sebenarnya tak susah pun. Kita cuma kena start je dulu. Macam saya cakap tadi, kita boleh buat benda yang benda yang kita buat seharian dekat rumah tu, kita boleh cuma ubah ataupun kita cari alternatif yang baru lah. Okay? Benda yang pertama kita boleh buat adalah say no to single use plastic. Okay, katakan tidak kepada plastik sekali guna. Okay, for example, sebagai contoh, bila kita pergi beli kuih muih dekat makcik yang jual kuih muih, dia akan bagi satu plastik kecil untuk simpan kuih muih tu. Tapi lepas kita dah makan kuih tu, apa yang kita buat? Kita akan buang plastik tu. Sebab plastik tu mungkin dah berminyak, lepas tu plastik tu kecil. Jadi plastik tu memang kita tak akan guna lagi. Jadi plastik tu kita hanya akan buang. Tapi masalahnya, plastik yang kita buang tu walaupun kecil, sebab material dia plastik, dia akan mengambil masa selama 20 hingga 500 tahun untuk degrade ataupun mengurai. Jadi bila dia tak dapat terurai, dia akan berterbangan ataupun dia akan ada je kat situ. Jadi benda ni, sebab tu kita nampak plastik kadang-kadang ada dekat sungai lah, ada merata-rata tempat. Jadi sebab dia tak boleh, dia satu benda yang tak boleh terurai. Sebab tu kita kena pastikan yang kita tak guna lagi lah single use plastik ni, plastik yang kecil. Kalau kita dapat plastik yang besar tu, mungkin kita boleh reuse balik, kita boleh guna untuk mungkin cakaplah kita nak pack baju ke, ataupun kita nak nak letak barang-barang lain, kita boleh guna. Tapi plastik yang kecil dan plastik yang memang tak ada second use ataupun kegunaan yang kedua, kita patut berhenti untuk menggunakannya. Okey, kedua, senang saja. Bila kita tak guna elektrik kat rumah tu, kita padamkan. Okey, sebab bila kita biarkan je elektrik tu berjalan sepenuh masa, benda ni juga akan meningkatkan carbon footprint. Yang ketiga ni paling interesting. Okey, gunakan produk pembersihan yang bersih, selamat dan mampan ataupun sustainable. Kenapa? So, ini yang kita akan discover ataupun kita akan belajar dengan lebih lanjut lagi pada malam ni. Okey? Semua masih dengan saya lagi ke? Ataupun boring dengar pasal sustainability lah, SDG goal lah. Boleh tak semua? Boleh kita continue? Masih ada, boleh. Wow. Okey, kalau macam tu, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi mengenai BioCleanse, saya nak share sedikit lah mengenai petrokimia ataupun petrochemical. Petrokimia ni is known ataupun dikenali sebagai the silent and slow killer. Sebab apa? Sebab dia duduk diam-diam dalam produk pembersihan rumah kita. Okay? Dan ia menjejaskan kesihatan kita sedikit demi sedikit. Tak akan rasa pun. Dia bukannya satu benda yang you kena and then you terus rasa sakit. Tak. Dia akan memberi impak kepada kesihatan anda secara perlahan-perlahan. Okay? Petrokimia ni pula, dia adalah sejenis bahan kimia yang diperoleh melalui petroleum refining ataupun penapisan petroleum ataupun gas asli. Jadi dia adalah sejenis byproduct daripada petroleum refining. Okey, kenapa petrokimia ni digunakan banyak dalam ejen pembersih? Kadang-kadang dia juga ada dalam sabun mandian kita. Kenapa? Kenapa dia ni sangat digunakan selalu dalam kita punya ejen pembersihan? Sebab ianya sangat murah.
production cost dia sangat murah. Lepas tu dia mudah diekstrak. Lepas tu juga dia mempunyai satu kuasa cucian yang sangat kuat. So sebagai contoh, macam kandungan mercury dalam skincare kita. Okay? Kenapa KKM ban kandungan skincare yang ada mercury? Sebab bila you gunakan skincare yang mengandungi mercury, memang kulit dia akan cantik. Memang dia akan bagi efek yang sangat cepat. Tapi slowly, secara perlahan-lahan dia akan mengakibatkan kidney failure ataupun buah pinggang you tak akan berfungsi, ataupun dia akan menjejaskan you punya liver, hati. Liver is hati, okay, menjejaskan hati. So sebab tu mercury, skincare yang ada mercury ni dibankan. Okay, sama dengan petrokimia dalam ejen pembersihan. Lepas tu, macam saya cakap tadi, ia akan memudaratkan kesihatan pada jangka masa yang sangat panjang. So benda ni memang dia tak akan berlaku satu malam. Dia akan slowly, dia akan secara perlahan memudaratkan kesihatan you. Sebab tu kita kena cari satu alternatif kepada petrokimia. Sebab kita guna ejen pembersih rumah ni setiap hari. Jadi kita nak benda yang selamat dan sihat dan juga clean supaya semua family member ataupun semua orang yang ada kat dalam rumah tu boleh guna. Especially kita punya anak-anak kecil. Ini pula saya ada list down lah bahan-bahan kimia yang berbahaya yang lain. Kalau macam formaldehyde ni, dia adalah sejenis bahan kimia yang ada semasa pembuatan seluar jeans kita. Okay? Dia sejenis anti pengecutan ataupun pencelup. Sebab tu bila bila kita tengok jeans tu kan, dia ada kesan macam apa tu yang warna putih tu, dia macam kesan tu kan, dia sebenarnya formaldehyde. Jadi lagi satu, kadang-kadang bila kita tengok jeans tu dia ada yang mengecut kan. So formaldehyde ni adalah bahan yang membantu untuk mengecutkan dan juga proses pencelupan tu dia orang guna bahan kimia formaldehyde ni lah. Lagi satu aseton. Aseton ni adalah bila kalau kita pergi kita paint kita punya nails atau kita color kita punya kuku kan. So bila kita nak tanggalkan warna tu, kita gunakan satu nail polish remover tu. So nail polish remover tu dia punya bahan ingredient yang utama dia adalah aseton. Okay. Lepas tu malondialdehyde. Malondialdehyde ni ia adalah pelembab ataupun dia satu ejen pelembab. Dia selalunya dia ni adalah satu bahan dalam toner dan juga lotion dan juga pelembab muka. Jadi kita kena pastikan lepas ni pergilah tengok skincare ke, ada tak bahan-bahan kimia yang berbahaya ni. Okey, lagi satu pewarna azo. Pewarna azo ni digunakan dalam macam pakaian yang ada banyak corak-corak, ada banyak pattern, ada banyak color. So dia gunakan pewarna azo ni. Lepas tu ejen pendaflor. Ejen pendaflor ni dia memberikan kesan cerah. Tak kisahlah baju ke kosmetik ke. So kita kena check. Setiap kali kita beli produk, kita kena check ada tak bahan-bahan kimia ni. Kadang-kadang bila kita beli produk yang brand yang entah apa, benda ni sebenarnya dia tak mention, dia tak bagi tahu, dia tak dalam label dia orang tak ada tak ada bahan-bahan kimia ni. Jadi kita perlu aware. Lepas tu kita selalu kena rajin untuk pastikan kita baca label yang setiap benda yang kita beli tu, kita baca label dia supaya kita tak naklah ada benda-benda ni dalam skincare ke atau bahan pencuci rumah ke apa-apa. Okay? So sekarang kita nak masuk ke bab yang sangat menarik.
kita nak bercerita tentang BioCleanse multi-purpose spray dengan extract sea ion. Okay, so daripada slide ni, apa yang kita dapat tahu? Apakah ingredient ataupun bahan utama yang terkandung dalam BioCleanse multi-purpose spray kita ni? Rasa-rasanya ada berapa bahan utama dalam BioCleanse multi-purpose spray ni? Boleh share sikit tak dekat chat? Ada 3 ke, ada 4 ke? Rasanya berapa? Saya pasti semua yang hadir dekat Zoomina ni lebih tera daripada saya lah. Sebab mungkin dah guna produk ni dah lama, lepas tu juga jual produk ni. Saya ada dapat satu jawapan. Tuan Hazliza, 4. Okey, ada tak jawapan lain? BioCleanse multi-purpose spray ni, dia sebenarnya ada 4 bahan utama, iaitu sea ion extract, dia ada extract kelapa, minyak kelapa, dia ada enzim dan dia juga ada extract lemon semula jadi. Okay, so produk multi-purpose spray ni adalah sejenis produk biodegradable, okay, terbiodegradasi dan mesra alam. Produk biodegradable ni dibuat secara eksklusif menggunakan bahan-bahan yang membolehkan bakteria dan kulat mengurai. Maksudnya, bila barang tu diperbuat daripada bahan-bahan botanikal ataupun bahan-bahan natural, dia memudahkan kerja-kerja bakteria dengan kulat ataupun fungi untuk mengurai bahan-bahan yang terkandung dalam sesetengah produk biodegradable tu. Jadi, kenapa benda ni penting? Sebab bila bahan-bahan tu dia dah degrade, okay, maksudnya dia tak akan terserap ke tanah. Okay, misal kata bahan tu mengandungi bahan-bahan yang tidak boleh terurai, okay, dan bila dia terserap ke dalam tanah, apa yang akan terjadi? Okay, sebab tanah tu dia akan, maksudnya tanah tu sekarang dia termendap dengan bahan kimia. Okay, bila tanah tu termendap dengan bahan kimia dan kita tanam pula tanaman sayur yang kita makan, apa yang akan jadi? Tanaman sayur tu dia akan menyerap bahan kimia tu daripada tanah. Sebab itulah fungsi natural tanaman, apa jenis tanaman pun. Sebab dia memang akan ambil nutrisi daripada tanah. Jadi sebab tu kita kena jaga tanah tu dengan baik. Okey, bila tanah tu terserap dengan bahan kimia, tanaman tu pula ambil bahan kimia tu. Bila kita makan bahan kimia tu. Jadi sebab tu penting kenapa kita kena tahu dan kenapa kita kena, kalau boleh kita kena beli bahan-bahan yang mesra alam ataupun biodegradable ke organik. Sebab benda-benda ni macam mana pun dia memang akan affect kesihatan kita secara tidak langsung. Okay? Selain itu, BioCleanse multi-purpose spray ni juga dia bersifat antibakteria. Yang paling penting sekali, ia adalah bebas petrokimia. Macam saya dah cakap tadi, petrokimia tu dia sangat berbahaya kepada kesihatan. Jadi produk ni dia memang 100% tak ada kandungan petrokimia. Lepas tu ia juga bebas pewangi dan pewarna. Dia tak ada apa-apa bahan pengawet. Ia selamat dan lembut pada kulit. Kita akan belajar kenapa ia satu formula yang selamat dan lembut pada kulit. Dan seterusnya ia adalah formula yang 100% bebas toksik. So siapa-siapa pun boleh guna. Kalau you guna dekat tangan ke apa, dia takkan cause irritation ke, dia takkan menjadikan alergi ke. Jadi produk ni memang sangat bersih dan sangat selamat. Okey, macam yang saya cakap tadi, ini adalah bahan utama yang terkandung dalam BioCleanse multi-purpose spray kita. Okey, dia ada extract sea ion,
dia ada ekstrak minyak kelapa, enzim dan juga ekstrak limau semula jadi. Okey, sekarang kita nak tahu apakah itu sea ion extract ataupun ekstrak sea ion. Sea ion extract ni sebenarnya adalah sejenis molekul. Okey, sea ion ni adalah sejenis molekul. Macam yang boleh nampak dekat slide gambaran ni kan, dia ada macam yang bulat yang ada tanduk-tanduk tu, itulah dipanggil molekul. So sea ion ni adalah molekul yang diperoleh daripada garam laut. Okey. Jadi bila dia ekstrak benda ni daripada garam laut, maksudnya dia ni bebas daripada segala jenis bahan-bahan kimia. Sebab tu dia digunakan dalam BioClean spray kita. Macam saya cakap tadi, ia bebas daripada bahan-bahan pencemar seperti petrokimia, bahan pengawet, ejen pembuih dan juga pewangi tiruan. Ia juga disahkan sebagai pencuci mesra alam mengikut European Organic. European Organic adalah satu certification body ataupun badan piawaian yang sah. Dia ni yang akan selalu pergi dan dia akan cek produk tu, dia akan cek apa bahan kandungan yang digunakan dalam produk tu, baru dia akan bagi certification atau dia sahkan produk tu sebagai biodegradable ataupun environmentally friendly product. Okay, extract sea ion, credibility extract sea ion. First kita dah tahu apa tu sea ion, jadi kita nak tahu betapa efektifnya dan betapa sahihnya sea ion extract ni. So pertama sekali, sea ion ni dia bebas daripada bahan pencemar. Ia juga mendapat satu certification food grade. So bila setengah produk tu dia dapat certification food grade, maksudnya dia mencapai satu tahap kualiti yang sangat tinggi. Maksudnya benda ni kalau lah cakap misal kata terkena pada mulut ke, ataupun bila kita gunakan barang ni untuk membasuh periuk ke belanga yang kita ada kat rumah, dia takkan ada residu kimia yang akan menjejaskan kesihatan kita. So dia adalah satu standard yang sangat tinggi. Kedua, non-toxic. Dia telah lulus dalam pemeriksaan piawaian EU, okay? Dan disahkan sebagai pencuci mesra alam. Dia sebenarnya benda ni, standard certification ni diberikan oleh badan yang sama. Tapi bila produk tu biodegradable, dia ada certain certification yang dia akan bagi. Kalau yang macam ni, EU dia ada bagi CHOP food grade untuk produk ni, untuk memberitahu consumer atau untuk memberitahu orang yang menggunakan produk ni bahawasanya produk ni adalah grade makanan. Okey, lagi satu, dia adalah produk mesra alam. Okey, sebab bahan-bahan yang digunakannya ia mudah terurai. Okey. Lagi satu, dia dapat pensijilan Ceres daripada Jerman. Okey, Ceres ni dia adalah satu badan certification yang sangat reliable. Selalunya produk-produk certified organic. Okey, certified organic ataupun certified biodegradable yang hanya boleh dapat certification daripada Ceres ni. Okey, dia membuktikan bahawa bahan-bahan yang terkandung dalam kita punya BioClean multi-purpose spray ni disahkan organik dan juga selamat. Okey, kalau produk pembersih tu misal kata dia tak ada Ceres certified, tapi diorang claim juga benda tu biodegradable, itu tak betul. So setiap kali bila satu produk tu dia claim certified organic, certified biodegradable, dia kena datang dengan pensijilan yang diiktiraf dan sah. Okey. Selain itu, ia juga mendapat anugerah pensijilan eco. Macam saya cakap tadi, it's an eco-friendly product, it's an environmental product. So dia mendapat pensijilan eco tu daripada
PBB dan Pertubuhan Kesihatan Perikatan pada tahun 2000. Okay, itu adalah credibility Sion. So lepas ni bila kita cakap dengan kita punya consumer atau bila kita cakap dengan customer kita, kita boleh bagi tahulah dia orang betapa unggulnya produk ni sebab kita ada certification ni. Jadi tak usah takut. Tak usah nak apa ni macam apa 50-50 bila nak cakap dengan orang benda ni biodegradable ke apa, sebab kita ada pensijilan yang sah. Dan daripada bukan sekadar apa badan persijilan yang apa ni yang biasa-biasa, daripada European Organic, daripada CERES. So badan-badan pensijilan ni adalah yang high of quality, yang sangat berkualiti dan sangat sah. Okay. Okay, lepas tu saya nak cakap sedikit mengenai mekanisme BioCleanse ni. So macam mana cara bekerja? Kita dah tahu BioCleanse ni dia ada 4 bahan utama. Tapi macam mana 4 bahan utama ni dia boleh jadi biodegradable, lepas tu dia boleh jadi environmental friendly, tapi pada masa yang sama ia juga dapat membersih dengan cekap. Okay? So ekstrak sea ion. Ekstrak sea ion ni macam saya cakap tadi, kita ekstrak dia daripada garam buluh. Ia adalah sejenis molekul. Okay, ion tu dia berbentuk molekul. So dia bersifat alkali. Okay, dia berkesan dalam pembersihan, pembasmian kuman dan pensteran. Okay, lepas tu enzim. Enzim ni adalah dia membantu untuk menguraikan bahan-bahan. Okay, sekarang kita ada satu kotoran yang mungkin dah lama. Okay. Macam mana cara dia bekerja adalah enzim ni dia akan membantu untuk memecahkan molekul-molekul besar kepada molekul-molekul kecil untuk membantu pembersihan tu lebih lagi. Sebab tu kita perlukan enzim tu. Macam saya cakap tadi, bila barang tu bahan-bahan biodegradable, so fungi dengan bakteria dengan kulat dia akan bantu untuk mengurai bahan-bahan tersebut. Okay, sebab tu dia jadi biodegradable. So sebab tu dekat sini enzim ni dia membantu untuk menguraikan bahan-bahan yang sangat degil. Okay, dia akan membantu untuk memecahkan molekul yang besar kepada yang kecil untuk membantu menyenangkan lagi proses pembersihan tu. Ketiga pula ekstrak minyak kelapa. Seperti ramai yang dah tahu, minyak kelapa ni selalu digunakan dalam lotion kita. Dia melindungi dan melembapkan kulit. Sebab ekstrak minyak kelapa ni pun antioksidan dia tinggi. Jadi bila kita cakap antioksidan, maksudnya dia melindungi kulit kita daripada radikal-radikal bebas. Okay? Yang keempat, ekstrak limau semula jadi ataupun lemon extract. Dia mencegah bau busuk dan juga pertumbuhan bakteria. So, 4 bahan utama ni dia bekerja secara sinergistik. Sinergi dia sangat kuat. Jadi dia membantu membersihkan, mensterilkan dan membasmi kuman tanpa merosakkan kulit dan memudaratkan kesihatan. Jadi itulah cara kerja 4 bahan utama ni. Setiap bahan utama ni dia ada dia punya fungsi yang tersendiri. Okay? Okay, BioCleanse ni macam kita dah tahu daripada nama dia sendirilah. BioCleanse Multi-Purpose Spray. Maksudnya dia boleh digunakan pelbagai cara atas pelbagai permukaan. Okay? Dekat kucing pun boleh guna sebab dia biodegradable dan juga dia environmental friendly and dia safe. So sebelum kita guna tu kita kena goncang dia sebab dia ada residu dekat bawah. Jadi kita nak dia sebati, kita kena goncang dulu. Okay, dia juga dia boleh digunakan sebagai penyegah semula jadi. Kita boleh just spray dekat kasut kita ke, dekat kereta kita bagi dia rasa nyaman sikit, rasa sedap lah sikit kan, daripada kita gunakan yang penyembuh spray, pewangi spray yang entah apa tu yang diorang jual dekat
dekat kedai-kedai biasa tu kadang-kadang dia ada mengandungi bahan-bahan kimia yang sangat volatile ataupun yang sangat kuat. Kadang-kadang bila kita bau pun kita dah tahu, oh ini mesti ada chemical yang sangat tinggi. Jadi kita boleh guna ni untuk menyegarkan kita punya ruangan rumah, kita punya kotak kasut ke, kita punya rak kasut ke, kita boleh guna. Lepas tu untuk pembersihan umum, macam saya kata tadi, kita boleh gunakan atas apa-apa permukaan. Okay? Yang paling special dia, multi-purpose spray ni, dia boleh gunakan untuk polish ataupun bersihkan kita punya perhiasan diri. Kita ada trial tu bila kita guna ni dekat perhiasan gelang emas. Wah, gelang tu nampak jadi sangat bersinar dan shiny. Okay, kita boleh gunakan atas barang kemas emas, silver sterling, stainless steel, jam tangan dan lain-lain lagi. Okay, ia juga boleh digunakan untuk membersihkan alat-alatan memasak seperti periuk, kuali, pinggan mangkuk, sudu, garpu, senduk dan lain-lain lagi. Sebab apa? Sebab benda ni dia iktiraf sebagai food grade. So bila kita guna produk BioCleanse ni untuk membersihkan pinggan mangkuk kita, bila kita makan tu kita tak payah nak risau, ada bahan-bahan kimia residu. Sebab kalau kita guna bahan-bahan pembersih yang lain, dia mungkin akan ada residu tu tau. Ada residu tu dekat plate ataupun dekat mangkuk yang kita basuh. So bila kita makan secara tidak langsung kita juga memakan bahan residu bahan kimia tu. Jadi sebab tu benda ni, sebab dia food grade, dia boleh digunakan atas alat-alatan memasak dan alat-alatan makanan dan minuman. Okay, fabrik dan pakaian. Ia juga boleh digunakan, saya rasa sangat sesuai untuk digunakan membasuh pakaian dalaman. Sebab apa? Bila kita cakap pakaian dalaman kan, ia adalah second layer kedua yang menyentuh secara langsung atas kulit kita. Okay? Jadi sebenarnya macam petrokimia ke apa, bila dia terserap dalam kulit kita, sebenarnya dia akan, bila dia terserap dalam kulit kita, dia akan mengakibatkan banyak masalah kesihatan. Jadi sebab tu, daripada kita guna produk macam deterjen yang lain, kita boleh gunakan benda ni. Sebab dia memang garanti tak ada bahan kimia, dan bila dia terserap pun dia tak akan mengakibatkan apa-apa sebab bahan tu adalah bahan biodegradable. So dia boleh gunakan untuk membasuh pakaian dalam ataupun pakaian baby, pakaian anak kecil. So sebab anak kecil ni lagilah kulit diorang sangat lembut kan, lagilah diorang punya pori-pori sangat halus. Jadi mudah terserap kalau kita gunakan barang-barangan yang ada bahan kimia. Jadi BioCleanse Multi-Purpose Spray ni adalah alternatif yang sangat bagus dan sangat baik untuk menggantikan produk-produk pembersihan baju yang kasar, yang tak selamat. Okay. Macam saya kata tadi, ia sesuai untuk digunakan dalam pakaian baju anak-anak kecil. Ia juga boleh digunakan untuk membasmi kuman atau membersihkan barang mainan anak-anak kecil. Kalau kita nampak baby, kalau diorang main-main and then diorang nak masukkan dalam mulut diorang. So bila kita mesti kena bersihkan kan produk apa toys ataupun plush toys ataupun soft toys ataupun hard toys ke Lego ke, kalau diorang main, diorang mesti nak gigit-gigit barang mainan tu. Jadi mestilah kita kena bersihkan kan. Jadi bila kita bersihkan dengan multi-purpose spray ni, BioCleanse punya multi-purpose spray ni, dia boleh membasmi kuman yang sedia ada dan juga ia adalah selamat untuk anak-anak kecil. Lepas tu, BioCleanse Multi-Purpose Spray ni dia boleh digunakan atas pelbagai permukaan.
Tak kira lah kayu ke, cermin ke, fabrik ke, marble ke, ia juga boleh digunakan untuk membersihkan dalaman oven kita, ketuhar kita. So it works on multiple surfaces, atas pelbagai permukaan. Ia juga adalah pembasmian kuman dan pengsterilan yang efektif. Ia terbukti dapat membersihkan bakteria sebanyak 99.9%. Okey, jadi kita boleh gunakan ni sebagai sanitizer. Kita boleh sanitize kita punya meja, kita boleh sanitize kita punya tempat bekerja, kita boleh sanitize kita punya ruangan bilik. So kita boleh gunakan ni sebagai sterilizer ataupun untuk mensterilkan apa-apa bahan yang kita ada lah, macam kita punya phone casing ke, kita punya phone kan selalu kita guna letak dekat muka kita. So kita nak benda tu free daripada segala kuman, segala bakteria. So kita boleh guna benda ni, kita just spray saja. Kita spray saja, lepas tu kita boleh bersihkan macam kita guna sanitizer biasa. Jiha Jumi cakap saya cuci sayur. Betul. Sebab benda ni food grade. Sebab bila kita beli sayur-sayur yang bukan organik ataupun sayur-sayur konvensional, kita basuh sebab dia ada sebab dia ditanam secara konvensional, maksudnya secara biasa, bukan organik. Dia mengandungi banyak bahan-bahan foreign material ataupun bahan-bahan kimia. So jadi sebelum kita makan tu mesti kita kena basuh. Jadi kita kalau untuk memastikan pembersihan yang betul dan pembersihan yang complete, kita boleh gunakan BioCleanse multi-purpose spray ni. Okey, sekarang ni jom kita tonton satu product demonstration video yang telah kita sediakan. So kat sini kita ada buat demo sikit lah macam mana BioCleanse multi-purpose spray ni boleh digunakan atas pelbagai permukaan dan boleh digunakan atas kulit kita. Jadi please enjoy the video. Saya akan play the video sekarang. Sorry ya. Tak dengar suara ke? Boleh tak dengar sound dia? Video ni ada sound. Dia ada music lah. Tak dengar? Okey, tak apa. Saya cuba lagi. Sekarang ada dengar tak? Sekarang tadi ada dengar tak? Boleh dengar? Tak ada juga. Okay, so technical team macam mana? Nak play at your end? Saya tak pastilah apa masalah dia. Okay, so technical team kita, Encik Irfan akan share video. So enjoy the video.
Irfan, perlu tak I stop sharing? Okay.
Macam mana video tadi? Okey tak? Demonstration video tadi. Boleh tak bagi thumbs up sikit? Saya nak ucapkan juga welcome kepada partisipan kita yang dari Indonesia, Encik Mas Udi. Selamat datang. Terima kasih sebab join Zoomina malam ni. Okey, macam mana Encik Mas Udi? Okey tak video tadi? Best tak video tadi? So video tadi kita demonstrate lah. Kita cuba demonstrate bila kita letak lipstick Kozuma tu atas kulit kita, lepas tu kita spray BioCleanse multipurpose spray tu untuk menunjukkan bahawa BioCleanse produk ni dia memang sangat selamat untuk digunakan. Okey. Bila dia terkena pada kulit, ia takkan mengakibatkan apa-apa iritasi sebab bahan kandungan dia adalah semuanya botanical dan bahan-bahan semula jadi. Okay, so itu yang kita try nak tunjuk lah. Sebab tu kita buat demonstration lipstick tu. Okay, saya rasa yang lain tu memang semua orang dah guna lah. So saya rasa semua orang lebih terror mengenai BioCleanse ni. Dia mungkin dah guna setiap hari. So tadi kita dah tengok pelbagai kegunaan BioCleanse ni. Tapi ada jugalah benda-benda yang kita tak boleh guna. Permukaan yang macam mana kita tak boleh guna BioCleanse ni. Seperti barangan leather palsu. Sebab barangan palsu ni dia ada dia punya mungkin bahan kimia dia tersendiri. So bila kita guna BioCleanse ni, takutlah benda tu nanti kita nak bersihkan benda tu. Tapi apa yang jadi, kita lagi merosakkan benda tu. Sebab bukannya BioCleanse ni ada bahan kimia ke apa, sebab barangan palsu tu mungkin ada kandungan bahan kimia yang tersembunyi dan yang kita tak tahu. Jadi tak boleh digunakan atas barangan palsu, barangan leather palsu macam bag leather yang palsu. Mungkin sekarang kan kita ada macam leather barangan kulit vegan leather ke ataupun imitated leather. So kita tak boleh guna BioCleanse atas leather tersebut. Barang kemas palsu juga tak boleh sebab dia ada coating dia. Jadi memang kita tak boleh guna BioCleanse atas barang kemas palsu. Permukaan kereta yang berkarat. Permukaan kereta yang berkarat ni sebab dia berkarat sebab dia telah melalui proses oksidasi. Jadi bila kita guna BioCleanse pun memang tak akan membantulah. Memang sebab permukaan karat tu sendiri dah diteroksidasi. Okey. Jadi multipurpose spray ni dia tak akan membantu untuk menghilangkan barang-barangan yang karat. Okey. Lagi satu, kain berwarna yang mudah luntur. Okey, kain ni mungkin macam tadi saya mention dekat macam saya katakan yang pada permulaan Zoomina kita ni macam pewarna azo tu. Okey. Bila bila kain tu digunakan ada bahan-bahan pewarna chemical ataupun bahan kimia. Jadi bila dia barang-barang yang mudah luntur, bila kita basuh kita nampak warna air tu adalah warna daripada kain tu sendiri. Jadi barang-barang yang macam ni, kain-kain yang macam ni kita tak boleh guna BioCleanse untuk bersihkan. Okey? Ingat dia, ini adalah barang-barang yang kita tak boleh guna BioCleanse untuk bersihkan. Kita dah cakap pasal BioCleanse multipurpose spray. Kita juga ada BioCleanse multipurpose cleaner yang dalam formula concentrated. Dia sebenarnya sama dengan multipurpose spray, cuma ianya adalah concentrated. So satu multipurpose cleaner concentrated ni dia bersamaan dengan 10 multipurpose spray. Okay, formula dia ada tertera dekat slide ni.
kalau misal kata kita beli barang ni sangat menjimatkan, bila kita nak spray, kita boleh juga guna concentrated tu. Kita boleh guna concentrated liquid tu dekat atas permukaan yang sangat-sangat degil. Maksudnya kita ada stain yang sangat degil yang kita dah tahu dah lama, kita try apa pun tak boleh nak bersihkan. Kita boleh ambil concentrated liquid tu, kita boleh lap dekat atas permukaan yang kotor tu, dia boleh hilang. Compared tu kalau kita guna multi-purpose spray lah. Tapi multi-purpose cleaner ni dia adalah sangat menjimatkan. Boleh je, formula dia ada kat atas. 100 ml ataupun 100 ml concentrated liquid ni, kita boleh campurkan dengan 400 ml air. Okay, bila kita guna formula ni, dia boleh bagi kita 10 botol multi-purpose spray. Okay, nampak tak betapa jimatnya produk ni? Dia memanglah benda ni mungkin kita kata mahal daripada ejen pembersih yang kat luar sana. Tapi bila kita tengok satu purpose cleaner ni, satu multi-purpose cleaner yang concentrated form ni, dia boleh bagi 10 multi-purpose spray. So, kita boleh bagi tahu orang, you beli satu ni, it's equivalent to 10 multi-purpose spray. So, kenapa you kata mahal? Dia nampak satu produk tu nampak mahal, tapi sebenarnya ia sangat menjimatkan. Tak payah guna banyak pun. Okay, so itu. Jadi, itu sajalah yang saya nak cerita pasal BioCleanse multi-purpose spray ni. Sekarang kita nak masuk pada quiz. So it's quiz time. So macam tadi Cik Hidayah ada bagi tahu pada awal permulaan Zoomina ni, kita ada quiz. So make sure tadi kita dah belajar pasal BioCleanse tu, make sure jawab dengan betul lah. Nanti kita akan ada satu pop-up quiz. Pastikan device anda tu boleh dapatlah pop-up quiz tu, sebab kalau tak ada nanti nanti tak dapat tahu siapa yang menang kan. So kita ada 3 quiz. So kita akan bermula dengan quiz yang pertama. Semua dah ready tak? Boleh tak saya continue dengan quiz yang pertama? Okay. So nampaknya semua orang dah ready. So tanpa melengahkan masa lagi, kita continue dengan quiz yang pertama lah. So soalan yang pertama, betul atau tidak BioCleanse multi-purpose spray? Sorry ya. Okay. Soalan yang pertama, betul atau tidak BioCleanse multi-purpose spray mengandungi petrokimia yang selamat untuk digunakan? Betul atau tidak BioCleanse ni dia mengandungi petrokimia, dan petrokimia ni dia sangat selamat untuk digunakan. Dia tidak berbahaya kepada kesihatan kita. Betul atau tidak? Menjawab, baca statement tu betul-betul lah, sebab sebab dia mungkin confusing atau mengelirukan. Jadi baca dengan betul, jawab dengan tenang. Ada lagi yang nak jawab ke? Dapat tak pop-up? Dapat tak pop-up question tu? Sesiapa yang telah jawab dekat chat tu, boleh nampak tak pop-up tu? Kalau dapat pop-up tu, tolong jawab dekat pop-up quiz tu. Jangan jawab dekat chat. So nanti kita nak tahu siapa yang menang. Siapa yang berjaya untuk answer all the questions dengan tepat. Okay, nampaknya semua orang dah bagi jawapan anda yang masing-masing. Okay, sekarang
Okey. Semua dah submit. Okey, jadi jawapannya adalah tidak. Okey, BioCleanse tidak mempunyai petrokimia. Okey, itu adalah soalan yang sangat tricky. Okey, BioCleanse tidak mempunyai sebarang bahan yang membahayakan kesihatan. Jadi sudah semestinya BioCleanse tidak mempunyai petrokimia. Sebenarnya ini adalah satu tricky question. Petrokimia adalah bahan yang berbahaya. Formulasi BioCleanse Multipurpose Spray tidak mengandungi bahan yang memudaratkan kesihatan. Sebab tu kena baca dengan tenang, jawab dengan tenang. Sebab soalan dia a bit tricky lah. Okay? So, sekarang kita akan pergi kepada soalan yang kedua, kuis yang kedua. Kuis soalan yang kedua. Apakah bahan utama di dalam BioCleanse Multipurpose Spray? A. Ekstrak sea ion, formaldehyde dan ekstrak lemon semula jadi. B. Acetone, formaldehyde dan pewangi semula jadi. C. Ekstrak minyak kelapa, ekstrak sea ion, enzim dan juga ekstrak lemon semula jadi. Manakah yang betul? Manakah yang tepat? Sekali lagi baca dengan tenang, jawab dengan tenang. Tapi baguslah, saya rasa banyak orang yang ni confirm betul. Okey, saya rasa okey lah, semua orang tak jawab B. Saya rasa baguslah, maksudnya semua orang dengar dengan teliti lah tadi yang kita share pasal bahan-bahan yang berbahaya dengan bila saya share pasal bahan utama biocleansing. Saya rasa semua orang mendengar lah. Cuma yang A tu dia agak tricky sikit lah sebab saya letak ekstraksi ion kan. Mungkin bila baca tu je orang dah pilih ekstraksi ion. So, jawapannya betul. Kebanyakan orang betul. Jawapannya adalah C. Okay, ekstrak minyak kelapa, ekstrak sea ion, enzim dan juga ekstrak lemon semula jadi. Okay, dia tak ada formaldehyde, dia tak ada acetone, dia tak ada apa. Dia semuanya mengandungi bahan-bahan botanika. Okay? Okay, sekarang kita nak pergi kepada soalan yang terakhir. Okay, kuis yang terakhir. Dah ready tak? Jam dah 9.59, lagi seminit je untuk pukul 10. Okay, dah ready. Sikitnya 3 je, okay. Lain kali saya promise saya akan buat lebih daripada 3. Okay? Okay, so kita move on untuk soalan yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir dan soalan yang ketiga. Apakah fungsi enzim di dalam BioCleanse Multipurpose Spray? A. Membantu membasmi kuman. B. Pewangi semula jadi membantu mengharumkan ruang bilik. C. Membantu proses penguraian bahan. D. Bersifat peluntur. Manakah yang betul? Enzim di dalam BioCleanse Multipurpose Spray. Kenapa kita ada enzim dalam BioCleanse Multipurpose Spray? Ingat tak tadi yang empat explanation yang saya buat tu, yang pasal bahan-bahan utama dalam BioCleanse tu. Yang pertama sekali, ekstrak sea ion, dia bersifat alkali. Okay? Kenapa? Untuk membasmi kuman. B, yang kedua kita ada
extract coconut oil, extract kelapa, minyak kelapa. Kenapa? Sebab dia sejenis pelembap ataupun antioksidan. Okey, lagi satu adalah extract lemon semula jadi. Okey, dia sebenarnya adalah satu agent, dia bagi pewangi semula jadi. So yang paling akhir sekali enzim. Enzim tu adalah dia membantu untuk menguraikan bahan-bahan. So supaya bila kita gunakan BioCleanse spray ni, dia dapat mengecilkan molekul-molekul yang besar tu. Jadi menyenangkan proses pembersihan. Jadi kebanyakannya dapat jawapan yang betul. Okey. Jawapannya adalah membantu proses penguraian bahan. So banyak juga yang dapat menjawab dengan betul. So saya rasa happy lah sebab banyak orang dapat jawab dengan betul. Okey. Dengan itu saya nak cakap, saya rasa this is an important message. BioCleanse ni kita boleh panggil sebagai the green hero lah. I hope it can be your green hero at your home, for your personal cleaning and stuff. So apa yang kita nak emphasize kat sini adalah kita perlukan satu ejen pembersih yang sihat dan yang selamat untuk kita membentuk ruangan space rumah ataupun ruangan rumah yang lebih sihat. Okay, safer cleaning for healthier home. Okay, dengan itu saya nak tamatkan Zoomina saya pada malam ni. Terima kasih, saya nak ucapkan terima kasih yang banyak-banyak sebab sudi untuk join Zoomina hari ini. Sebelum saya stop sharing saya nak say sorry ataupun kalau ada saya ada tersalah bahasa ke, tersilap ke, terkasar ke, so I'm very sorry. So I want to wish all of you a very good night. Okay, sehingga kita jumpa ke Zoomina yang akan datang. Okay, bulan depan. Okay, terima kasih semua.